So sekarang kita teruskan dengan perwakilan algoritma. Okey. Jadi algoritma boleh diwakilkan dalam pelbagai cara. Ini termasuk dalam bahasa harian, pseudocode, carta aliran dan bahasa pengaturcaraan. Okey. So kita lihat bahasa biasa dulu. Okey. Bahasa biasa ialah bahasa harian yang kita gunakan, sama ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Tamil, Chinese or whatever language. Okay. Algoritma ditulis dalam perkataan, dalam bahasa pertuturan harian, dalam apa jua bahasa, seperti contoh-contoh algoritma yang kita lihat di atas. Contoh algoritma ini semua adalah dalam bahasa pertuturan harian. Okay. So that is bahasa seharian. Satu lagi contoh algoritma dalam bahasa harian ialah algoritma untuk membuat secawan teh. Okay. Dia ada langkah-langkahnya. Langkah 1, masukkan teh celup ke dalam cawan. Langkah 2, isi cerit dengan air. Langkah 3, rebus air di dalam cerit. Langkah 4, tuangkan sedikit air rebusan ke dalam cawan. Langkah 5, masukkan susu ke dalam cawan. Langkah 6, masukkan gula ke dalam cawan. Dan langkah 7, kacau teh. Jadi ini adalah algoritma untuk membuat secawan teh dalam bahasa seharian. Okay. Jadi algoritma ini mudah diikuti oleh sesiapa saja. Okay. Dan sesiapa saja yang mengikut algoritma ini, dia hasilnya atau outputnya ialah secawan teh. Okey. Sekarang kita lihat apa maksud pseudocode. Pseudocode ialah algoritma yang ditulis dalam simbol dan perkataan. Dia menggunakan perkataan-perkataan daripada bahasa pengaturcaraan. Okay, perkataan yang lebih formal. Dia separuh formal, separuh tak formal. Okay? Menggunakan simbol dan perkataan. Bahasa harian menggunakan semua perkataan dalam pertuturan seharian. Tetapi pseudocode menggunakan simbol dan perkataan. Okay? Pseudocode adalah penerangan tidak formal. Okay? Penerangan tidak formal mengenai program komputer atau algoritma. Pseudocode adalah bahasa buatan dan tidak formal yang membantu pengatur cara mengembangkan algoritma. Pseudocode adalah langkah sebelum pengatur cara menulis program untuk komputer. Sebelum dia menulis program dalam bahasa pengaturcaraan, adalah amalan biasa untuk pengatur cara untuk menulis pseudocode dahulu. Lepas dia tulis pseudocode, barulah dia terjemahkannya kepada bahasa pengaturcaraan. Okey. Jadi pseudocode adalah kaedah menghuraikan algoritma komputer menggunakan gabungan bahasa semula jadi dan bahasa pengaturcaraan. Okey. Ia menggunakan struktur konvensional dari bahasa pengaturcaraan biasa, tetapi ditujukan untuk pembacaan oleh manusia dan bukannya pembacaan oleh mesin. Bahasa pengaturcaraan objektifnya adalah untuk dibaca oleh komputer. Tetapi pseudocode adalah untuk pembacaan oleh manusia. Manusia baca pseudocode dan dia terjemahkannya kepada bahasa pengaturcaraan komputer. Okay. Pseudocode ditulis dalam kod simbolik dan perkataan yang mesti diterjemahkan ke dalam bahasa pengaturcaraan sebelum dapat dilaksanakan. Peraturan untuk menulis pseudocode cukup mudah. Semua pernyataan yang menunjukkan kesandaran harus di-indent ke dalam. Artinya sesuatu langkah yang bersandar kepada langkah yang lain harus di-indent ke dalam. Okay? Jadi bila ada perkataan-perkataan seperti sementara, lakukan, untuk, jika, beralih, kita akan indent ayat itu ke dalam. Okay? Kita lihat contohnya di bawah. Okay? Okey, contohnya, sekiranya grade pelajar lebih besar daripada atau sama dengan 60, cetak lulus. Okey. Jadi cetak lulus ini dia bergantung kepada ayat ini. Sekiranya grade pelajar lebih besar atau sama dengan 60, katakan pada dapat 70, maka cetak lulus. Yang lain artinya other than that or else cetak gagal. Yang cetak gagal bergantung kepada ayat yang lain.
cetak lulus bergantung kepada ayat ini. Jadi oleh kerana ayat ini bersandar kepada ayat ini, maka kita indent ke dalam. Yang ini pun kita indent ke dalam. Do you understand that? Okay so far? Cannot. Boleh faham ke? Tak. Tak faham. Okay, what do you, okay you ask me. Tanya saya apa yang anda tak faham. Okay, you understand algoritma harian? Algoritma dalam bahasa biasa? Dalam Faham? harian faham. Okay, pseudocode. Okay, now it is pseudocode. You know what is pseudo? Apa tu maksud pseudo? Perkataan pseudo. Pseudo means tidak benar atau palsu. Okay, tidak benar atau palsu or not real. Okay, pseudocode means kod yang bukan kod yang sebenarnya. Bukan kod yang sebenarnya. Artinya seorang programmer atau pengatur cara, dia biasanya tulis pseudocode dulu. Okay, bila dia nak tulis satu program untuk dilaksanakan oleh komputer, dia akan tulis pseudocode dulu. Kemudian dia akan terjemahkan pseudocode ini kepada bahasa pengaturcaraan. Okay, contohnya, contoh bahasa Python. Python ialah bahasa pengaturcaraan atau C++. Ini adalah bahasa pengaturcaraan. Jadi dia tak terus tulis bahasa pengaturcaraan, dia tulis yang ini dulu supaya dia boleh fikirkan tentang langkah-langkah yang perlu dilaksanakan, kemudian baru dia tulis dalam bentuk ini. Kedua-duanya adalah algoritma. Ini algoritma dalam bentuk pseudocode. Satu ialah algoritma dalam bentuk pseudocode, satu lagi ialah algoritma dalam bahasa pengaturcaraan. Algoritma dalam bahasa harian, kita gunakan semua perkataan atau istilah-istilah dalam kehidupan seharian. It's very easy to read and very easy to understand by anyone. Okay? Algoritma dalam bahasa harian mudah dipahami oleh sesiapa sahaja dan sesiapa sahaja boleh laksanakan algoritma itu. Tetapi pseudocode ini dia lebih, dia separuh formal, separuh tak formal lah. Jadi dia ditujukan untuk sesiapa yang ingin menulis program atau kod untuk dibaca oleh komputer. Sebab komputer hanya boleh melaksanakan sesuatu berdasarkan program yang ditulis oleh pengatur cara. Okay? Jadi contoh satu ini adalah contoh satu pseudocode. Bila seseorang itu tulis pseudocode, cara dia menulis pseudocode-nya, dia tak tulis nombor satu, langkah dua, langkah, dia tak tulis macam tu. Dia tulis seperti ini. Contohnya, sekiranya grade pelajar lebih besar daripada atau sama dengan 60. Ini ada perkataan sekiranya kan. Jadi maksudnya ada sesuatu tindakan selepas ini. Sekiranya grade pelajar lebih besar, ada sesuatu tindakan selepas ini. Jadi tindakan itu anda perlu tulis ke dalam sedikit, indent. You have to tab here. Kena tulis di dalam, tak boleh tulis pada ayat yang sama di sini. Okay? Bila you indent, maksudnya tindakan ini, cetak lulus ini bergantung kepada ayat di atasnya. Okay? Kalau tidak, artinya jika grade pelajar lebih besar atau sama dengan 60, dia minta komputer cetak lulus. Tetapi jika pelajar itu dapat markah kurang daripada 60, itu maksudnya yang lain. Yang lain ni dalam bahasa Inggeris is if else. Dalam bahasa Inggeris is if else. If else yang lain. Maksudnya jika markah pelajar itu kurang daripada 60, jadi tindakan yang perlu dibuat oleh komputer ialah cetak gagal. Jadi tindakan ini bergantung kepada ayat if else yang lain. Jadi kita tulisnya ke dalam. Kita tak tulisnya pada barisan yang sama. Boleh faham? Faham. Okay, so we look at the next example, okay? Contoh yang kedua. Tetapkan jumlah kepada sifat. Okay, pseudocode is a little bit difficult for you to understand because it's directly related to programming. Okay, it is written for programming. Okay, the istilahnya mungkin sukar sedikit untuk faham lah. Tetap because we don't do
we don't we are not programmers, so we are not familiar with these terms. Okay, tetapkan jumlah kepada sifar, tetapkan counter grade kepada 1. Manakala counter grade kurang dari atau sama dengan 10, masukkan grade seterusnya. So this is one arahan, this ialah satu arahan. Ini kita ada perkataan manakala counter grade kurang dari atau sama dengan 10, masukkan grade seterusnya dan tambahkan grade ke dalam jumlah. Jadi kedua-dua tindakan ini bergantung kepada ayat ini, betul? Kita buat tindakan ini berdasarkan kepada sama ada dia kurang atau sama dengan 10. Jadi kita perlu indent kedua-dua tindakan ini. Kemudian arahan berikutnya, tetapkan purata kelas kepada jumlah dibahagi dengan 10, kemudian cetak purata kelas. So this is satu lagi contoh pseudocode. Kita ada satu arahan, 2, 3, yang ini dua bergantung kepada ayat ini, 4 dan 5. Okay? Okay, let's look at one more example. Mula. Okay, or start. Mula dengan lulus ialah sifar. Okay? Itu kita mula dengan lulus, kita letakkan sebagai sifar, gagal sebagai sifar, kemudian bilangan pelajar ialah 1. All this ialah arahan. Okay? Sementara bilangan pelajar kurang daripada atau sama dengan 10, input keputusan peperiksaan seterusnya. Jadi ayat ini bergantung terus kepada ayat di atas, jadi kita perlu indentnya ke dalam. Jika pelajar tersebut lulus, okay? Yang ini juga bergantung kepada ayat di atas. Jika pelajar tersebut lulus, tambah 1 kepada lulus. Tadi kita mula lulus ialah sifat. Jadi sekarang tambah 1. Kalau pelajar lulus, tambah 1 kepada lulus. Jadi ayat yang tambah 1 kepada lulus ini bergantung kepada ayat di atas ini. Jika pelajar tersebut. Jadi kita indent ini lagi ke dalam. Lain, okay. If else, else. Lain miss else, okay, else tambah 1. Sama ada buat ini atau ini. Jadi yang ini, kedua-dua ayat ini ya. These two ayat dalam bracket ni bergantung kepada ayat jika pelajar tersebut lulus. Jadi kita indent di sini. Okay, sementara bilangan pelajar kurang daripada atau sama dengan 10, buat ini, kemudian tambah 1 kepada bilangan pelajar. Okay. Cetak bilangan lulus, cetak bilangan gagal, and all this, okay. Jika 8 atau lebih pelajar lulus, cetak naikkan harga tuition. So ayat ini bergantung terus kepada ayat di atasnya, jadi kita indent ke dalam. Okay. Okay, saya teruskan ya. Is that okay or not? Okay, let me finish first, then you ask me if you have any questions. Okay, yang ketiga, bentuk perwakilan algoritma yang ketiga ialah bahasa pengaturcaraan. Pengaturcaraan ialah computer programming language. Ya? Semua pengaturcaraan adalah algoritma yang diubah menjadi bentuk kod. Pengaturcaraan ditulis untuk dilaksanakan oleh komputer. Jadi sebelum seorang programmer atau pengatur cara menulis algoritma dalam bahasa pengaturcaraan, dia mesti menulis pseudocode. Okay? Pseudocode itu ialah untuk membantunya menetapkan langkah-langkah yang sepatutnya ada dalam algoritma itu. Okay. Satu contoh bahasa pengaturcaraan ialah Scratch. Berapa orang di sini yang tahu menggunakan Scratch? Anybody here knows how to use Scratch? Yes? Yes? No. Nobody, yeah? Okay. Tak tahu. Okay, you should go and learn this. It's very simple. Scratch ini telah dikembangkan oleh MIT, ya, Massachusetts Institute of Technology, ya, untuk kanak-kanak, students, mostly for students, ya. For them to create great games and all that. Okay, it's a very simple programming language berdasarkan pada coding yang mudah. Okay, it's not like other programming languages. It's a very simple programming language to introduce children to programming and coding. Okay, inilah contoh
satu algoritma dalam Scratch ya. When green flag is clicked, okay, artinya dia mula dari sini, algoritma yang mula dari atas ke bawah. Okay, when green flag is clicked, move 50 steps. Okay, dalam Scratch itu dia ada satu kucing dia ada kucing lah. Kucing ini akan bergerak. Okay, this is the cat in the Scratch. Okay, Scratch watak utama dalam Scratch ialah kucing inilah. So algoritma ni ditulis untuk kucing inilah. So move 50 steps maksudnya kucing ini akan move 50 steps. Okay. Kemudian turn 15 degrees and then say hello for 2 seconds. Dia tak boleh bersuara lah tapi hello akan muncul lah. Perkataan hello akan muncul. Say hello for 2 seconds and then turn 15 degrees. Move negative 50 artinya move bergerak pada arah yang bertentangan. Negative 50 steps. Okay. Kemudian wait 1 second. Tunggu 1 saat. Selepas itu, ulang semula. Repeat 10 times, ulang semula. Move 50 steps. Turn 15 degrees. Say hello. Turn again. And then move again. Wait 1 second. And then start do again. So yang langkah ini, 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah ni akan berulang 10 kali. Okay. So cara membaca algoritma ini adalah dari atas ke bawah. Ini adalah satu contoh algoritma dalam bahasa pengatur caraan. Okay. Okay, so let's look at this question. Algoritma ni, inilah algoritma dalam bahasa biasa. Think of a question, think of an answer, ask the question, then compare your answer with user's answer. If same, avoid point. If different, avoid no point. Okay, so this is the algoritma dalam bahasa biasa. Katakan kita nak tulis ini dalam bentuk Scratch. Think of a question, think of the answer. Then ask the question. Compare your answer. If same, avoid point, give marks. If different, avoid no point. Okay, bagaimana kita nak tulis, gambarkan algoritma ini dalam bentuk bahasa pengatur caraan. Okay. Think of a question. So dalam Scratch kita ask 3 times 3 is how much and wait. Okay. Think of the question and ask the question and think of your answer. If answer is 9, because you know the answer is 9. So if answer is 9, then what do? Then change the score by 1. If same, avoid point. Okay, change score by 1. Say correct for 2 seconds. Else, okay, kalau tidak, say wrong for 2 seconds. If different, avoid no point. So algoritma dalam bahasa biasa tadi itu telah ditukarkan kepada algoritma dalam bahasa pengatur caraan atau Scratch. Okay, jadi bila anda masukkan algoritma ini ke dalam program Scratch, okay, maka kucing itu akan laksanakan algoritma ini. Dia akan jalankan lah. All this will happen lah. Okay, so this is satu contoh algoritma dalam pengatur caraan Scratch. Okay, kita ada, this is yang Scratch is yang mudah lah. Kita ada Python, we have C++, there's so many types of programming languages lah. Anything that is in the form of a programming language is algoritma dalam bahasa pengatur caraan. Okay? Okay, boleh teruskan? Okay, yang keempat ialah carta aliran atau flowcharts. Okay? Okay, pada carta aliran atau carta aliran lah. In your syllabus is written carta aliran lah, jadi kita ikut carta aliran. Langkah-langkah algoritma biasanya ditunjukkan dalam bentuk means shapes. This is shapes. Ditunjuk dalam bentuk dan kotak proses dengan anak panah. Okay. Jadi pada carta aliran, algoritma diwakilkan dalam bentuk kotak dan anak panah. Okay. Carta aliran ini boleh digunakan untuk mempersembahkan algoritma. Okay. Terdapat beberapa bentuk dan kotak asas yang digunakan dalam struktur carta alir. Okay. Jadi anda mesti tahu peraturan or the rules untuk melukis suatu carta aliran. Okay. Antaranya ialah satu, semua kotak carta aliran dihubungkan dengan anak panah untuk menunjukkan hubungan logik di antara mereka. Jadi mesti ada anak panah. Anak panah ini sangat penting. Okay.
Carta aliran mengalir dari atas ke bawah, dibaca dari atas ke bawah. Okey, carta aliran dibaca dari atas ke bawah. Semua carta aliran bermula dengan kotak mula dan diakhiri dengan kotak tamat. Kotak mula dan kotak tamat berbentuk bujur. Okey, kotak mula, kotak tamat berbentuk bujur. Okey, kotak mula dan kotak tamat. Okey. Kotak proses berbentuk segi empat tepat. Proses ialah tindakan yang berlaku. Semua every action dimasukkan di dalam kotak berbentuk segi empat tepat. Kotak keputusan berbentuk rhombus seperti ini. Kotak keputusan berbentuk rhombus. Kalau ya, buat apa? Kalau tidak, buat apa? Macam tu, dia kena buat keputusan dalam sini. Ada soalan di sini, dia kena jawab ya atau tidak. Dia kena buat keputusan. So, dia berbentuk rhombus. Kotak input serta output berbentuk segi empat selari. Okay? Kotak input serta output berbentuk segi empat selari. So, ini adalah sebahagian daripada peraturan yang perlu diikuti untuk menulis carta aliran. Okay? It is standardized supaya semua orang yang baca carta aliran itu dia faham apa maksudnya carta aliran itulah. Contoh carta aliran, okay? Start. Okay? Start berada dalam kotak berbentuk bujur. Start, okay? Dan di sini dia tanya temperature less than 32. That means adakah suhunya kurang daripada 32? Kalau ya, cover the tomatoes. Kalau tidak, uncover the tomatoes. So ini adalah kotak membuat keputusan. Okay? Ini adalah proses, kotak proses segi empat tepat. Okay? Sebab inilah, kalau yes, anda kena buat sesuatu. Kalau tidak, anda kena buat sesuatu. Inilah kotak proses. Okay? Then finish, tamat, end. Kotak berbentuk bujur. Okay? Ini satu contoh carta alir yang mudah. Okey. Okey, setakat ini faham ke? Yes? Faham. Okey. Sekarang kita lihat satu contoh. Wakilkan algoritma untuk menentukan sama ada satu nombor itu ganjil atau genap dalam pelbagai bentuk. Okey? Artinya, kita hendak tulis algoritma untuk menentukan sama ada satu nombor itu ganjil atau genap. Okay, itu tugasannya. Tuliskan satu algoritma untuk menentukan sama ada satu nombor itu ganjil atau genap dalam pelbagai bentuk. Setakat ini kita telah belajar 4 bentuk. Bahasa harian, pseudocode, bahasa pengatur caraan dan carta aliran. Okay? Jadi kita nak tulis algoritma yang sama ni dalam pelbagai bentuk. Okay, kita lihat bentuk yang pertama, bahasa biasa. Okay, contohnya kita boleh tulis seperti ni. It doesn't mean it must be like this. Lebih kurang macam ni. There can be other ways of writing. Tidak ada, kebanyakan algoritma adalah betul. Ia sama ada ia elegan atau tidak elegan. That's all. Okay, so langkah 1. Baca nombor N. Okay, baca nombor lah, satu nombor tu. Dan kemudian tentukan baki N modulo 3. N modulo 3 artinya, N modulo 2 maksudnya nombor itu dibahagikan dengan 2, tentukan bakinya. Mana ni tu? Okey. Modulo 2, modulo 2 maksudnya macam ni. Modulo ini adalah berdasarkan kepada arithmetic jam. Kita ada jam, kita ada 12, 3, 6, 9 kan, kita ada muka jam kita, okey. Modulo 2 ini maksudnya di sini lah 0, sini lah 1. Contohnya 7 bahagi 2. 7 bahagi 2, 7 So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7, yang 7 sampai pada 1. Artinya bakinya ialah 1. Jadi kita boleh tulis 7 mod 2 sama dengan 1. Maksudnya 7 bahagi 2 sama dengan 1. Okey. Jadi maksud dalam lain perkataan dia
it's just tentukan baki lah. Baca nombor N, tentukan baki N modulo 2. Sekiranya baki sama dengan kosong, maka nombor N adalah genap. Jika tidak, nombor N adalah ganjil. Tulis jawapannya. Okey? Ini adalah dalam bahasa biasa 4 langkah saja. Baca nombor, tentukan baki. Jika baki sama dengan sifar, maka nombor N adalah genap. Jika tidak, nombor N adalah ganjil. Tulis jawapan. Okey? Sekarang kita lihat bagaimana nak tulis algoritma yang sama dalam pseudocode. Okay, dalam pseudocode these words start, display, read, if, then, else, and, if, stop. Ini adalah perkataan-perkataan yang walaupun kita pernah lihat dalam kehidupan seharian adalah perkataan-perkataan yang digunakan dalam bahasa pengaturcaraan. Okey, dalam istilah-istilah dalam bahasa pengaturcaraan. Jadi bila kita tulis pseudocode, kita gunakan istilah-istilah dalam bahasa pengaturcaraan. Okay, so we say start, kemudian display, enter the number. Sebab sekarang pseudocode ini kita nak tulis untuk manusia baca dan kemudian dia nak tukarkan kepada programming language. Jadi kita gunakan perkataan-perkataan yang komputer akan buat nanti. Okay, so start, display, enter the number. Nah, nombor tadi ialah N lah, so enter the number lah. And then komputer kena baca tu, so read number. If number mod 2, that means jika nombor itu bahagi dengan 2 sama dengan sifar. Jadi sekarang kita tak guna perkataan tapi kita menggunakan simbol. If number mod 2 is equals to 0, then display number is even. Ayat ini bergantung kepada ayat ini. Jadi kita indent ayat ini ke dalam. Okay. If number mod 2 is equals to 0, then display number is even. Else. Okay. Kalau tidak, jika tidak, else. Yang lain. Okay. Display number is odd. Ayat ini juga bergantung kepada kenyataan ini. Nombor 4. Okay. And if, and then stop. Okay. Ini adalah pseudocode bagi algoritma dalam bahasa harian tadi. Boleh faham? Can you understand? Okay. Silence means you understand. Okay. Nombor 3 ialah bahasa pengaturcaraan komputer. Okay. Semua pengaturcaraan adalah algoritma yang diubah menjadi bentuk kod. This is Python. Contoh Python. The mode dalam Python, mode diwakili oleh simbol ni. Okay. So for X in range, dari di sini dia bagi range dia, katakan dia pilih lah X di antara 1 hingga 11, okay? Because computer, you must tell it precise exactly what to do. Jika anda tak beritahu komputer secara exact, 1 titik 1 koma pun jika anda lupa letak, komputer tidak akan melaksanakannya. Sometimes we think komputer tidak berfungsi, actually the program yang tidak berfungsi, okay? So in the programming language, everything is important. This colon is very important. You don't write this colon, programnya tak jalan. Okay? So it's like this lah. Oh, yang ini anda tak perlu ingat. You just have to recognize that it is bahasa pengaturcaraan komputer. Okay? They won't expect you to write this. Okay? Or kalau dalam bahasa C++, it's like this lah. So no need to look at this also lah. Just for you to know, this is bahasa pengaturcaraan komputer. Okay. So, setakat ini saja kuliah kita hari ini. Oh, one more, catat aliran. Catat aliran, the same thing. Start, input, end. Okay, start, bujur, input, end. Kotak input, jadi sometimes kita tak ada input, sometimes kita ada. Sekarang kita mesti masukkan sesuatu nombor sebelum proses yang lain boleh berlaku. Jadi kita ada input. Input ini dalam kotak segi 4 selari. Kemudian jika remainder, cari remainder bila n modulo 2, bila n dibagikan kepada 2. Inilah proses yang perlu dilaksanakan. Jadi dalam kotak segi 4 tepat. Jika remainder ni, adakah bakinya sifar? Jika bakinya sifar, jika ya, jawapannya ialah even, genap. Jika tidak, jawapannya ialah ganjil atau odd. Ini ialah kotak membuat keputusan. Jadi dalam bentuk rhombus. Kemudian
dapat jawapan output answer. Inilah answernya dikeluarkan dalam kotak output. Bila selesai, mungkin dia nak buat ni banyak kali lah. Sebab setiap kali input N berbeza, dia akan melalui proses ini dan mendapat jawapan yang lain. Okay? Jadi yang ini akan terus sehingga anda tamat. So, tamat. So, this is contoh carta alif. Jadi kita telah melihat contoh menulis algoritma dalam 4 perwakilan yang berbeza.